Etika diperolehi daripada perkataan Greek ethos yang bermaksud sifat karakter, sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Ringkasnya, sarjana pengurusan moden definisikan etika sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral. Ia bertanggungjawab menentukan sesuatu tindakan seseorang itu baik atau buruk. Etika dalam erti kata lain mematuhi nilai-nilai moral. Etika dalam Islam adalah akhlak. Ia merujuk kepada nilai akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Etika Islam juga merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukan seseorang akan mendapat ganjaran pahala. Selain itu, ia juga dapat ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Etika Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang membezakannya daripada etika menurut perspektif Barat. Ciri-cirinya yang istimewa ini tidak terkandung dalam etika mengikut falsafah Barat. Antaranya, ciri-cirinya adalah seperti indeks untuk menentukan etika diukur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan bukannya akal semata-mata. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif serta dapat diterima oleh seluruh manusia di setiap masa dan tempat termasuk dalam bidang politik dan kepimpinan. Etika Islam berkait rapat dengan hukum halal dan pahala serta dosa. Termasuk dalam konsep ibadah, ia tertakluk kepada konsep matlamat tidak menghalalkan cara. Dalam bahasa Inggeris, istilah civilization paling meluas digunakan bagi merujuk kepada istilah peradaban atau tamadun. Perkataan civilize merujuk kepada memperbaiki tingkah laku yang kasar atau kurang sopan, menjinakkan dan menyelaraskan mengikut keperluan masyarakat. Ringkasnya, civilize boleh dikatakan sebagai keluar daripada kehidupan primitif atau barbarian kepada kehidupan yang mempunyai kehalusan akal budi dan kesopanan. Nampaknya, aspek tingkah laku atau moral lebih ditekankan dalam definisi civilization ini. Dalam bahasa Arab, beberapa istilah sering digunapakai bagi menjelaskan konsep tamadun. Beberapa istilah seperti madaniyah, hadarah dan tamaddana. Selain itu, perkataan peradaban lahir daripada perkataan madana yang mempunyai dua pengertian, iaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada madana muncul perkataan madani yang membawa erti pembangunan pembadaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Hadarah pula dikaitkan dengan keadaan kehidupan yang berada pada tahap maju. Lawannya ialah badawah yang bererti mundur. Daripada erti perkataan hadarah ini dapat difahamkan bahawa apa yang kita namakan tamadun ini adalah berasal daripada bandar. Istilah adat adalah satu proses yang dinamik dalam pemikiran orang Melayu dan ianya sinonim dengan istilah kebudayaan yang merupakan satu cara hidup suatu masyarakat. Adat merupakan inti atau nukleus dari peradaban yang melibatkan interaksi antara manusia dengan alam. Sebagai contoh, ia menjelaskan bagaimana budaya yang diamalkan dalam urusan seharian dalam komuniti tertentu. Selain itu, ia juga menghuraikan bagaimana sesuatu kaum berinteraksi dengan masyarakat di sekelilingnya. Adat resam ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Ia membawa maksud kepada adat, tertib, tata cara dan sistem peraturan sebagai suatu kebiasaan dalam hidup kelompok etnik dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Setiap etnik yang ada di Malaysia iaitu Melayu, Cina, India, Sikh, Siam dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak masing-masing mempunyai adat resam yang berlainan bagi melambangkan identiti adat budaya mereka. Istiadat adalah cara atau peraturan sejak turun-temurun oleh sesuatu etnik yang diterima sebagai adat.
Di Malaysia, adat istiadat adalah sesuatu yang amat penting dan mesti diikuti dengan tertib, tegas dan betul. Ia banyak digunakan pada upacara rasmi dan majlis-majlis yang memerlukan sebagai protokol yang ketat dan mesti dipatuhi dalam majlis tersebut. Adat istiadat di Malaysia biasanya berkait rapat dengan upacara atau majlis-majlis rasmi diraja. Ia mempunyai berbagai-bagai langkah tertib dan kemas untuk menunjukkan masyarakat Melayu adalah sebuah bangsa bertamadun yang wujud sejak turun-temurun. Oleh itu, setiap bangsa haruslah menghormati serta menjaga dengan baik adat istiadat yang ada di Malaysia supaya ianya tidak luput ditelan zaman dan akan kekal diwarisi zaman berzaman. Adat istiadat yang ada di Malaysia bukan sahaja berkaitan dengan majlis rasmi diraja. Antara salah satu adat istiadat yang masih wujud dan diamalkan oleh masyarakat ialah adat perkahwinan, adat makan atau jamuan, adat kematian dan lain-lain lagi. Adat istiadat telah menjadi suatu kebiasaan dan kemestian dalam menyempurnakan sesuatu majlis atau upacara supaya ianya berakhir dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai etnik. Okey, terdapat 4 faktor. Yang pertama, sistem kepercayaan dan agama. Faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia adalah dapat diketahui melalui aspek kepercayaan dan agama. Hal ini kerana dengan adanya agama, sudah pasti setiap lapisan masyarakat akan mengetahui perkara yang baik dan buruk. Umum mengetahui bahawa masyarakat yang mempunyai agama dan kepercayaan sudah pasti beriman terhadap Tuhan. Tidak kira apa pun agama tersebut, tapi yakinlah setiap agama itu mempunyai kepercayaan yang tersendiri kepada pencipta mereka. Oleh hal yang demikian, sudah pasti setiap lapisan masyarakat akan berpegang teguh kepada agama ajaran mereka, kerana dari ajaran agama juga mampu membentuk masyarakat hidup aman dan harmoni. Sesungguhnya, setiap agama itu menjelaskan untuk berbuat baik sesama insan dan tinggalkan yang membawa kemudaratan. Hal ini jelas menunjukkan dalam ajaran agama memupuk setiap lapisan masyarakat agar terus bersatu padu dan menjalinkan kehidupan yang baik sesama insan. Tidak kira apa pun ajaran mereka, jadi ia menjelaskan bahawa masyarakat yang mempunyai agama akan hidup secara kehidupan yang bersama seperti saling menghormati sesama insan, sentiasa bertukar pendapat, tidak mengejek atau menghina yang mampu merungkai perselisihan faham, serta akan mengamalkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kehidupan. Okey, seterusnya, yang kedua adalah bahasa serumpun. Kemunculan bahasa serumpun dan sistem tulisan adalah salah satu peringkat awal dalam komunikasi. Bahasa serumpun juga mampu melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan sesuai dan mudah difahami. Apabila sesuatu komunikasi dapat dijalankan dengan sempurna dan berkesan, maka persefahaman akan tertib dari kedua-dua belah pihak. Lebih tepat lagi kalau kita utamakan sebagai satu kepuasan atau perasaan lega selepas kita berkomunikasi. Ini kerana jika seseorang berkomunikasi, perasaan untuk memahami dan menyelesaikan masalah wujud dalam diri, dan apabila sesuatu masalah itu mendapat diselesaikan, ia merupakan satu kepuasan. Hal ini jelas selaras dalam membentuk kelestarian dan keharmonian dalam masyarakat. Masyarakat Malaysia yang kita tahu terlibat dalam berbilang kaum seperti India, Cina, Melayu dan sebagainya. Dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara kepada peradaban kaum, dapat melambangkan wujudnya sebuah negara yang mempunyai bahasa tersendiri dan menjadi bahasa pengantar atau utama di semua sekolah, khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk komunikasi. Pelbagai kumpulan etnik
dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. Sementara itu, bahasa Melayu juga dapat membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Seluruh rakyat perlu berkomunikasi untuk berbincang, menyatakan pendapat masing-masing, perasaan, pengetahuan dan berinteraksi dengan orang lain. Menyatu padukan rakyat melalui bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan boleh diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai murni seperti yang tercatat di dalam matlamat pendidikan kebangsaan, iaitu pembentukan masyarakat yang bersatu padu. Okey, faktor yang ketiga merupakan kewujudan sistem perundangan. Sebagai manusia, kita juga tahu di mana-mana negara terdapat undang-undang. Okey, sistem perundangan merupakan satu kepentingan dalam memelihara keamanan negara dan kehidupan rakyat. Undang-undang yang mantap menjadi persyarat pembangunan sesebuah negara dan sebuah peradaban. Pelbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakat perlu diambil kira semasa membina keteraturan sosial. Malaysia seharusnya mempunyai undang-undang dan sistem perundangan sendiri dalam rangka kemajuan negara. Sistem perundangan yang mempunyai identiti tersendiri dan menetapkan prinsip dan nilai agama dapat menjamin tamadun negara terpelihara. Perlembagan Persekutuan dan Perlembagan Negeri menyediakan rangka kerja perundangan yang berdaya maju. Ini ditunjukkan oleh keupayaan Malaysia untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi selama hampir 60 tahun selepas kemerdekaan. Akhlak seseorang dapat dibentuk dan sejurus melahirkan individu yang berperilaku terpuji dan bertamadun. Undang-undang diwujudkan mampu menghalang dan memelihara tindakan setiap individu daripada melakukan sesuatu di luar kawalan dan dipandang elok. Sebagai contoh, kadar kes jenayah dapat dikurangkan seperti merompak, mencuri, membunuh dan lain-lain. Hal yang demikian kerana wujudnya perasaan takut dalam diri apabila berpengetahuan terhadap hukum-hukum yang mungkin dapat dikenakan, sehingga kini Malaysia masih dikatakan sebuah negara yang aman dan damai, walaupun tidak dinafikan masih mempunyai isu yang kurang menyenangkan. Kerana walaupun terdapat undang-undang, di negara lain juga terdapat undang-undang, tetapi masih lagi ramai orang yang melakukan jenayah. Sikap toleransi dipupuk antara kumpulan masyarakat untuk menggalakkan kebaikan bersama dan menjana kehidupan aman sentosa. Malaysia memiliki peraturan dan undang-undang tersendiri. Hal ini membuktikan semangat akan cipta kepada peradaban dan ketertiban. Sebagai contoh, Akta Fitnah Akta 286 diwujudkan khas untuk mengawal setiap informasi atau penulisan yang mempunyai unsur fitnah, memandangkan zaman kini terlalu banyak maklumat yang terbesar sewenang-wenangnya melalui di atas talian yang menyebabkan banyak penyampaian yang salah dan palsu. Marcus Tullius Cicero, iaitu ahli falsafah undang-undang Rom, ada menyatakan bahawa sebuah kelompok masyarakat yang berbahagia bergantung kepada tahap kepatuhan individu terhadap undang-undang. Kenyataan tersebut jelas memberi gambaran yang hubungan sesama manusia akan gagal apabila tiada peraturan dan sistem perundangan yang baik. Okey. Sistem perundangan merupakan satu kepentingan dalam memelihara keamanan negara dan kehidupan rakyat. Malaysia seharusnya mempunyai undang-undang dan sistem perundangan sendiri dalam rangka kemajuan negara. Sistem perundangan yang mempunyai identiti tersendiri dan menetapkan prinsip dan nilai agama dapat menjamin tamadun negara terpelihara. Akhlak seseorang juga dapat dibentuk dan sejurus melahirkan individu yang berperilaku terpuji dan bertamadun. Okey, yang keempat, kelahiran dan perkembangan daya kreatif. Faktor yang keempat adalah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti adalah topik yang menarik. Daya kreativitas manusia berkembang sepanjang kehidupan dan dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan dan pengalaman individu. Berikut adalah gambaran umum tentang kelahiran perkembangan daya kreativiti. Yang pertama adalah kelahiran. Ketika seorang individu lahir, potensi kreativiti sudah ada dalam dirinya. Setiap bayi memiliki kemampuan untuk memperhatikan dunia di sekitarnya. Proses pengembangan daya kreativiti dimulai sejak usia ini melalui pengalaman sensorik dan interaksi dengan lingkungan. Seterusnya adalah pendidikan dan lingkungan. Pendidikan dan lingkungan berperan penting dalam perkembangan daya kreativitas. Sekolah yang mendukung kreativitas memberikan ruang untuk eksperimen, inovasi dan penemuan. Program seni dan muzik, tugas-tugas projek dan pendekatan yang mendorong pemecahan masalah kreatif membantu mengembangkan daya kreativitas siswa. Seterusnya adalah perkembangan terus-menerus. Perkembangan daya kreativitas tidak berhenti pada masa kanak-kanak atau remaja. Individu dewasa juga dapat terus mengembangkan kreativitas mereka melalui pendidikan lanjutan, melibatkan diri dalam projek-projek baru, berkolaborasi dengan orang lain dan menjalani bidang-bidang baru yang menarik minat mereka. Penting untuk diingatkan bahawa daya kreativitas setiap individu unik dan dapat berkembang dalam berbagai cara. Beberapa orang mungkin menunjuk kecenderungan dalam alami untuk kreativitas dalam seni. Beberapa orang mungkin menunjukkan kecenderungan alami untuk kreativitas dalam seni, sementara yang lain mungkin mengeksploitasi kreativitas mereka dalam bidang. Terima kasih. Dengan memberi fokus terhadap etika dan peradaban, keluarga dapat menjalinkan hubungan yang bahagia dan harmoni. Hal ini amat penting untuk menjadikan individu yang positif serta berguna kepada masyarakat dan negara melalui pembentukan etika yang baik dalam kalangan keluarga. Sehubungan dengan itu, ibu bapa memikul tanggungjawab dalam menyemai kesedaran mengenai pentingnya kehidupan beretika. Antara kaedah yang boleh diguna pakai ialah dengan mencurahkan kasih sayang kepada anak bagai menatang minyak yang penuh sejak mereka kecil lagi. Sebagai contoh, ibu bapa sepatutnya meluangkan masa bersama anak-anak agar mereka memahami dan mengamalkan tentang kehidupan, khususnya pelajaran mereka serta hobi dan pergaulan mereka bersama dengan rakan-rakan. Selain itu, kehidupan kekeluargaan dapat dipenuhi dengan adab dan etika sekiranya sebuah institusi kekeluargaan dapat menyemai nilai-nilai yang positif dan beretika. Hal ini sekaligus dapat membentuk kepribadian individu dalam institusi kekeluargaan agar berkelakuan sopan dan mempunyai pertuturan yang baik. Didikan dari rumah menjadi faktor utama bagi membentuk anak dengan pekerti yang mulia. Hal ini berkait rapat dengan keperilakuan ibu bapa di rumah mahupun di luar rumah. Oleh itu, ibu bapa juga perlu menunjukkan tabiat serta perilaku yang baik untuk diikuti anak-anak, kerana anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapalah yang berperanan untuk mencorak mereka. Dengan dorongan serta didikan yang positif antara satu sama lain, ia menjadikan untuk mengerat hubungan kekeluargaan yang lebih akrab dan harmoni. Peranan ibu bapa sangatlah penting dalam memberikan sokongan dan dorongan kepada anak-anak. Keluarga bahagia dan stabil berpotensi untuk melahirkan generasi yang berkualiti. Generasi yang dilengkapi dengan budi pekerti serta prestasi yang baik inilah akan memberi impak yang baik dengan membantu untuk membangunkan negara pada masa yang akan datang. Setiap lapisan masyarakat mempunyai keluarga yang boleh menjadi sandaran dan harapan buat mereka untuk mengharungi cabaran hidup, terutamanya yang sukar untuk diselesaikan secara berindividu. Ibu bapa kebiasaannya adalah yang pertama untuk menunjukkan sepadan antara etika kepada anak-anak. Tanggungjawab ibu bapa ialah menunjukkan mana yang betul dan mana yang salah dalam kehidupan mereka, terutamanya kepada anak-anak sewaktu mereka kecil. Sebagai contoh yang boleh kita ambil adalah apabila ibu bapa mengajar bahawa mencuri itu adalah satu kesalahan, maka ia akan membentuk asas etika
peribadi anak mereka itu sendiri. Keluarga yang mempengaruhi pembentukan etika anak-anak kerana tingkah laku dan perbuatan ahli keluarga mempengaruhi kehidupan anak-anak sejak kecil lagi. Seperti ungkapan, anak umpama kain putih, ibu bapalah yang bakal mencorakkannya, maka segala nilai-nilai baik maupun buruk yang diamalkan oleh ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak tersebut. Pengalaman hidup yang diperolehi oleh ibu bapa kebiasaannya akan diajar kepada anak-anak untuk berfikir dan bertindak mengikut keadaan tertentu. Ibu bapa mendidik anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai teras kehidupan seperti mengamalkan toleransi, perasaan kasih sayang, berbuat baik, menolong orang dan nilai-nilai murni yang lain menjadi amalan hidup seharian. Selain daripada itu, faktor-faktor seperti personality, tingkah laku ibu bapa dan status sosioekonomi keluarga juga memainkan peranan penting dalam pembentukan etika. Jika ibu bapa mempunyai personaliti yang garang, ganas, suka memukul dan memarahi serta mengamalkan tingkah laku yang buruk, maka ia memberi kesan kepada perwatakan anak-anak itu sendiri. Dalam keadaan ini, walau bagaimanapun, ibu bapa perlulah mengajar anak perkara yang baik, namun segala perbuatan tidak elok daripada ibu bapa juga akan diwarisi oleh anak-anak tersebut. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlulah memberi tunjuk ajar ataupun memberi tauladan serta menjadi idol kepada anak-anak dengan menunjukkan tingkah laku yang baik. Selain itu, kesan terhadap masyarakat tentang pengamalan etika terhadap masyarakat adalah masyarakat yang berhati mulia akan dapat memberi impak positif kepada keadaan negara. Negara kita akan dipandang mulia oleh negara luar dan dijadikan sebagai rujukan oleh generasi yang akan datang. Selain itu, kadar jenayah juga pasti akan berkurangan dan sekaligus dijadikan negara kita lebih aman dan makmur. Pada masa kini, terdapat banyak cara untuk memupuk hati yang mulia dalam kalangan penduduk. Sebagai contoh, pihak sekolah perlu menggalas tanggungjawab dalam mengajar pelajar konsep etika dan mempunyai semangat kemasyarakatan. Pelajar harus diajar untuk menganggap orang lain sama dan mempunyai pemahaman untuk budaya yang berbeza. Di samping itu, kanak-kanak juga harus digalakkan untuk kembali berjasa kepada masyarakat dan negara. Perkara ini boleh dilakukan dengan menyertai acara amal ataupun dengan melakukan kerja sukarela. Dengan mengajar pelajar konsep etika dan kepentingan semangat kemasyarakatan, secara tidak langsung membantu mereka untuk memupuk semangat patriotisme, dan patriotisme yang mencukupi ini akan terus kuat dalam jati diri hidup mereka. Justru keutamaan juga harus diberi kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi oleh nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Seperti yang ditulis oleh Eni Zahura Abdul Aziz, perpaduan negara akan lahir sekiranya masyarakat dapat menerima perbezaan masing-masing dan mempunyai hati yang mulia yang dapat menghormati cara hidup bangsa dan agama yang lain. Oleh itu, masyarakat perlu berusaha bersama-sama dalam membina peradaban dan hidup beretika. Kita harus menyedari bahawa perpaduan negara hanya dapat dipupuk sekiranya masyarakat menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Kesan yang juga dirasai oleh masyarakat Malaysia yang berbilang kaum juga adalah masyarakat akan menjadi lebih bertamadun dalam segenap aspek. Ini bermaksud masyarakat akan lebih matang dan lebih mengetahui bagaimana untuk menjaga keharmonian di antara kaum dengan mengetahui perkara-perkara yang dapat membangkitkan amarah atau isu sensitiviti agama yang lain. Isu sensitiviti sesama kaum juga dapat dijaga dengan baik berikutan masyarakat yang cakna dan begitu jelas dengan nilai etika dalam diri mereka. Selain itu, akan wujud hubungan sosial yang kukuh di antara bangsa dan agama. Apabila kukuhnya hubungan sosial antara kaum negara kita iaitu Malaysia,
akan lebih harmoni, bahkan berkemungkinan untuk menjadi punca bagi kemajuan negara di peringkat negara maupun di persada antarabangsa. Sejurus dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hadir dengan idea dan slogan Malaysia Madani kerana mahu kemasyarakatan menjadi tunjang kepada pembinaan negara yang meliputi institusi keilmuan, prinsip demokratik, perpaduan dan kebebasan, iaitu menjadi bumbung kepada gagasan masyarakat madani. Beliau juga menyedari 3 hal yang paling merosakkan negara, iaitu yang pertama, gilakan harta benda, kehilangan moral iaitu seperti rasuah dan mencabuli hukum, dan yang ketiga, amalan tidak demokratik ketika berhadapan dengan orang yang berbeza pandangan, iaitu mungkin susah untuk menerima pandangan orang lain. Akhir sekali, hubungan masyarakat majmuk Malaysia akan menjadi penuh hormat antara satu sama lain dan interaksi sesama masyarakat akan lebih positif. Hal ini kerana masyarakat Malaysia sudah tidak ada stigma yang buruk terhadap bangsa atau kaum yang lain. Jadi, layanan terhadap satu kaum adalah sama rata dengan kaum atau bangsa yang lain. Kesan kepada negara. Pada era globalisasi ini, Malaysia merupakan negara yang maju. Hal ini terjadi kerana masyarakat Malaysia yang menghayati nilai etika dan peradaban. Etika dan peradaban adalah berkadar terus dengan ekonomi, iaitu individu dapat memenuhi keperluan dan kehendaknya, maka dia mencapai tahap peningkatan diri. Namun dalam pandangan Islam terdapat perbezaan. Akhlak iaitu etika adalah dalam intipati kerohanian yang diterjemahkan dalam bentuk berikut perlakuan yang baik kerana ilmu Allah. Etika dan peradaban penting untuk memajukan negara kerana dengan adanya nilai-nilai ini, masyarakat akan lebih maju, aman, damai dan harmoni. Negara Malaysia juga akan maju dan memiliki profil yang tinggi di dunia, iaitu di persada internasional. Selama negara dapat mempertahankan praktik etika di tingkat yang tertinggi, inilah saatnya negara akan terus bergerak maju dan berkembang. Sejarah telah membuktikan hal ini, iaitu beberapa peradaban yang besar seperti peradaban Babylon di Iraq, Mesir, Rom, Abbasiyah dan Umayyah, Melaka dan lain-lain, kerana ada pemimpin dan pakar masyarakat mereka yang tidak beretika lalu membuatkan tamadun ini jatuh. Selain itu, kepentingan etika dan peradaban dalam pemupukan perpaduan di Malaysia dapat mengukuhkan dan membangunkan ekonomi negara dengan menarik minat pelancong-pelancong asing datang ke Malaysia. Kesannya, negara akan semakin maju dan pendapatan mungkin akan bertambah. Hal ini kerana apabila masyarakat menunjukkan sifat-sifat yang beretika serta peradaban yang mengikut zaman yang menjadikan mereka bersatu padu, pelancong asing juga akan tertarik dengan keunikan budaya masyarakat Malaysia yang akhirnya membuat mereka ingin datang dan mengenali Malaysia dengan lebih mendalam. Salah satu contoh bagaimana etika dan peradaban dapat mengukuhkan serta memajukan ekonomi negara ialah pekerja perkhidmatan awam. Mereka merupakan individu wakil kerajaan yang berkhidmat untuk rakyat. Dalam konteks ini, jika pegawai kerajaan tidak beretika dan tidak bersifat telus, sudah pasti ada berlakunya kes rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya, yang mana akan mengakibatkan ketidakharmonian negara itu sendiri, pecah belah organisasi dan lain-lain perkara yang tidak kita ingini. Di jabatan kerajaan, etika perkhidmatan awam menjadi keutamaan. Hal ini kerana pegawai kerajaan haruslah seseorang yang mempunyai etika yang tinggi, seperti seorang yang boleh bersifat cekap, bersih, amanah, berintegriti, menepati masa dan beraccountability, serta mampu melahirkan organisasi yang bertanggungjawab, dan kesannya mereka akan dipercayai oleh rakyat. Rakyat tidak akan teragak-agak untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Kejayaan sesebuah negara dalam bentuk etika dan peradaban dalam masyarakat
pelbagai etnik akan memberi kesan yang positif terhadap individu, masyarakat maupun negara. Hal yang demikian adalah satu pencapaian yang besar apabila hasil kemakmuran dan keamanan negara dapat dilihat dan dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Negara dapat bergerak menjadi lebih maju dan keupayaan untuk mencapai tahap tinggi seiring dengan negara-negara maju yang lain seperti Jepun, Rusia dan England. Namun begitu, pelbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan etika dan peradaban tentang kelahiran generasi-generasi yang mungkin menjadi generasi yang berjaya dan bermanfaat kepada negara. Ramai antara rakyat Malaysia yang berjaya mengukir nama ke luar negara secara tidak langsung telah membawa nama Malaysia ke mata dunia. Sebagai contoh, Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim yang merupakan ketua projek Singapore Sat, iaitu sebuah projek NASA Small Satellite pada tahun 2014 dan merupakan insan pertama dari Malaysia yang melancarkan satelit pentadbiran aeronautik dan angkasa, iaitu NASA, ke angkasa lepas. Selepas Perang Dunia yang Kedua, Malaysia pernah dianggap sebagai sebuah negara miskin. Malaysia dalam ingin mencapai status sebagai sebuah negara yang maju adalah dengan mensasarkan dari segi bidang politik, pentadbiran, sains teknologi dan sosial, dan termasuklah dari segi fizikal dan ekonomi. Tidak kurang 30 tahun tempoh yang diberikan kepada rakyat negara untuk menunjukkan kemampuan merubah total kepada pembangunan negara. Pelbagai cabaran yang harus dihadapi, khususnya prestasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Fenomena globalisasi pesat mencabar Malaysia untuk kekal bertahan dan terus mengorak langkah ke hadapan. Sistem-sistem dalam negara yang jelas dan kukuh akan diwujudkan kepercayaan antara sesama masyarakat dan kepimpinan dalam negara Malaysia. Etika dan peradaban yang disemai dalam masyarakat meruntuhkan keangkuhan sesiapa sahaja yang menjadikan rakyat saling bergantung antara satu sama lain. Konsep dunia tanpa sepadan. Urusan negara mendorong kepada lebih terbuka, kepada persaingan yang cukup kompetitif. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat etnik merupakan inspirasi dan aspirasi kepimpinan negara untuk melakukan perubahan drastik yang lebih dinamik kepada kedudukan negara di mata dunia. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan berbicara tentang cabaran dalam pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik. Baiklah, yang isu pertama adalah perbezaan dalam unsur kebudayaan di Malaysia. Dalam unsur kebudayaan, terdapatnya kepercayaan dan juga pantang larang dan adat rasam yang unik didapati oleh agama-agama dan kaum mereka yang tersendiri dalam setiap budaya mereka. Setiap kaum biasanya mempunyai budaya yang berbeza, tidak samalah untuk setiap kaum. Mereka juga berbeza pendapat dan pandangan untuk agama dan kaum masing-masing. Di Malaysia kita mempunyai kepelbagaian adat rasam dan juga agama. Maka masyarakat di Malaysia adalah majmuk dan mempunyai kepelbagaian adat rasam dan mempunyai pelbagai kepercayaan seperti ateisme yang tidak mempercayai Tuhan, tapi hanya mempercayai semangat-semangat yang dikelilinginya. Pernah terjadinya satu konflik agama yang penting dalam sejarah dunia, tapi tidaklah berlaku dalam Malaysia, iaitu pada tahun 1096 sehingga 1291 yang berlangsung selama 195 tahun. Agak lama. Konflik tersebut dipanggil sebagai First Crusade. Ia merupakan konflik agama yang paling penting dalam sejarah dunia.
Konflik iaitu disebabkan oleh perbezaan unsur kebudayaan, bukan sesuatu yang baru dalam sejarah. Ia merupakan perbezaan dalam ajaran agama, kebebasan penganut agama lain untuk bertindak di luar batasan undang-undang negara dan salah faham agama atau kepercayaan yang sama. Selain itu, banyak orang yang telah mati di Bosnia Herzegovina kerana perbezaan agama dan aspek kebudayaan dalam konteks sejarah kontemporari seperti di Kashmir. Cabaran perbezaan ciri kebudayaan ini jelas merupakan masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, dan negara kita, Malaysia, tidak terkecuali. Tambahan pula, di Malaysia terdapat segelintir bilangan orang-orang yang tidak mahu ataupun tidak menghormati kebudayaan dan adat resam oleh agama lain yang dilakukan pada setiap tahun, yang juga menjurus kepada perselisihan faham dan sukar untuk mencapai keharmonian dalam Malaysia ini. Baiklah, isu yang seterusnya ialah isu pemisahan dalam sistem pendidikan. Ini jelas kita dapat lihat di Malaysia mempunyai kepelbagaian sekolah jenis kebangsaan. Ini dipanggil sebagai sistem vernacular, iaitu sekolah kebangsaan jenis yang banyak diterapkan di Malaysia. Vernacular, apakah maksud ia? Ia merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PNP, di sekolah yang terdapat 3 jenis vernacular, iaitu pertama Melayu, yang kedua Cina, yang ketiga Tamil. Di sekolah jenis-jenis ini, bahasa ibunda mereka merupakan bahasa perantaraan mereka di sekolah tersebut, jika mereka mahu berhubung dengan cikgu mereka ataupun sesama kawan. Jenis bahasa ibunda ataupun perantaraan mereka bergantung pada jenis sekolah mereka. Jika sekolah kebangsaan biasanya mereka akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Jika sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC, mereka akan menggunakan lebih kepada bahasa Cina sebagai bahasa perantaraan. Dan akhir sekali, jika jenis SJKT, iaitu sekolah jenis kebangsaan Tamil, mereka akan menggunakan bahasa perantaraan Tamil. Mereka juga, sekolah-sekolah ini juga mempunyai aktiviti yang berbeza. Ini jelas. Saya beri contoh yang paling jelas. Sekolah jenis kebangsaan Melayu, pada hari Jumaat, kebiasaannya umat Islam akan berkumpul di surau untuk melakukan membaca Yasin pada pagi hari Jumaat. Kerana di sekolah jenis kebangsaan Melayu merupakan majoritinya adalah orang Melayu. Tetapi untuk sekolah yang bukan jenis untuk sekolah yang bukan jenis kebangsaan Melayu, iaitu majoritinya non-Muslim, mereka tiada aktiviti seperti itu. Namun terdapat juga orang-orang Melayu yang bersekolah di sekolah non-Muslim, dan jika mereka mahu melakukan aktiviti tersebut, mereka hanya berkumpul dengan golongan mereka yang minoriti itu dan lakukan di kelas mereka. Ini tambahan pula, satu lagi, dari segi pemakaian, dari segi sekolah kebangsaan Melayu dan juga Cina atau Cina dan Tamil. Seperti kita lihat, di sekolah Melayu tidak mengira kaum ataupun agama,
Melayu, Cina, India bagi lelaki mereka perlu memakai seluar melebihi lutut hingga ke paras buku lali dan mempunyai seluar yang longgar, baju yang longgar tidak mengikut bentuk badan. Bagi wanita pula, Cina atau India dibenarkan memakai gaung tapi perlu melebihi lutut dan longgar. Dan wanita Muslim wajib bagi menutup aurat tudung dan baju mereka labuh. Namun di sekolah Tamil ataupun Cina, mereka memakai bagi perempuan memakai gaung sama juga melebihi lutut, tapi sedikit perubahan pada lelaki, mereka memakai seluar pendek. Baiklah, akhir sekali perbezaan dalam pendapat politik menggugat semangat perpaduan. Ini kita dapat lihat budaya dan adat adalah sangat penting bagi sebuah negara dan rakyatnya. Mereka membawa semua orang bersama-sama dan membantu kami memahami satu sama lain. Setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk melakukan sesuatu. Ini adalah budaya mereka. Politik boleh boleh membantu mencipta dan mengubah budaya. Budaya dan politik kedua-duanya mempengaruhi satu sama lain dan sangat penting bagi ahli politik untuk menyokong pertumbuhan budaya. Namun sejarah politik di Malaysia terdapat dua identiti yang berbeza dari segi sudut baik dan sudut yang tidak baik. Kita dapat lihat setengah entiti sebuah parti politik, mereka menyebarkan satu agenda yang positif, manakala terdapat juga parti politik yang menyebarkan agenda yang negatif, yang memberikan unsur-unsur negatif yang menarik hasutan, yang mempunyai hasutan negatif. Terdapat setengah politik yang menggunakan nama agama dan menaikkan dalam politik untuk kegunaan tersendiri dan membuatkan sebuah agama itu semakin dipandang rendah dan serong. Ini kita dapat lihat setengah agama dan setengah parti politik itu, dan orang di dalam parti politik itu menggunakan kaedah berkenaan agama untuk menarik perhatian orang ramai. Itu salah sama sekali. Dan kita dapat juga, saya tidak mahu menyebut mana-mana agama kerana kita dapat lihat pernah berlakunya sejarah hitam yang melibatkan parti politik, iaitu kenangan pahit pada tanggal 13 Mei 1969 yang berpunca pada politik yang membuatkan pergaduhan yang melibatkan agama juga kaum, yang bermula pada asalnya politik sahaja, namun ia berkait pada agama dan kaum juga, yang merupakan satu titik hitam di Malaysia yang berlakunya juga pertumpahan darah yang tidak sepatutnya berlaku. Walhal sepatutnya pemimpin-pemimpin yang di dalam parti politik sepatutnya menyebarkan agenda yang positif, bukannya negatif, untuk melahirkan sebuah masyarakat yang lebih majmuk dan mempunyai semangat masyarakat yang lebih positif. Seterusnya adalah cadangan bagi pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat. Pertama sekali ialah perpaduan melalui pendidikan. Ia adalah fakta yang diketahui bahawa orang lebih cenderung untuk merasa lebih selesa dan dalam bercakap bahasa ibunda mereka. Ini boleh menimbulkan sedikit ketidakselesaan apabila mereka cuba berkomunikasi dengan individu daripada kaum yang berbeza menggunakan bahasa yang berbeza. Keupayaan bertutur dalam pelbagai bahasa memainkan peranan yang amat penting dalam memudahkan interaksi antara kaum. Namun, isu pengasingan dalam sistem pendidikan perlu ditangani secara matang dan memerlukan kerjasama yang padu antara kaum. Salah satu matlamat utama sistem pendidikan Malaysia adalah untuk menggalakkan perpaduan negara. Matlamat ini menekankan kepentingan menerima kepelbagaian dan membenarkan pelajar berkongsi pengalaman dan nilai mereka. Bagi memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar, mata pelajaran yang merangkumi topik berkaitan perpaduan,
hubungan etnik dan juga agama boleh diperkenalkan ke dalam kurikulum. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 bertujuan memperkasakan kurikulum pendidikan agama Islam dan pendidikan akhlak bagi meningkatkan kefahaman tentang nilai perpaduan dan menjalinkan hubungan erat dalam kalangan individu berbilang kaum. Usaha menyatupadukan pelbagai etnik di Malaysia melalui pendidikan mampu memberi impak positif kepada masa hadapan negara. Ia adalah penting untuk menjadikan ruang dan peluang untuk usaha ini dijalankan demi kepentingan dan keselamatan negara. Yang seterusnya ialah kepentingan kestabilan politik. Dalam suasana ekonomi semasa, rakyat Malaysia menghadapi kesukaran akibat pandemik COVID-19. Oleh itu, adalah tidak wajar bagi ahli politik untuk memburukkan lagi isu perkauman yang boleh merumitkan lagi keadaan rakyat Malaysia. Sebaliknya, parti politik harus berusaha untuk meminimumkan perbezaan politik dan menumpukan kepada penyatuan rakyat Malaysia untuk bekerjasama dengan rakyat berbilang kaum untuk membina semula ekonomi Malaysia. Penggunaan kaedah statistik dan ekonometrik seperti korelasi dan regresi telah menunjukkan bahawa kestabilan politik memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Persekitaran politik yang stabil adalah penting dalam mewujudkan laluan yang konsisten dan koheren ke arah pembangunan negara yang lebih baik. Kestabilan politik bukan sahaja mempengaruhi keadaan ekonomi, namun juga mempengaruhi interaksi sosial antara masyarakat dalam sesebuah negara. Adalah penting bagi semua anggota masyarakat tanpa mengira kaum, warna kulit, agama atau fahaman politik untuk berbangga dengan generasi lalu yang menyatukan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia, sebuah negara yang menghargai kepelbagaian dan perpaduan. Ahli politik harus mengelak daripada mengeksploitasi topik sensitif untuk mendapatkan kelebihan politik dan sebaliknya mengutamakan akibat jangka panjang daripada tindakan mereka. Kemudian adalah media massa dalam memupuk semangat perpaduan. Secara keseluruhannya, media massa mempunyai peranan penting dalam menggalakkan perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia. Dengan menggalakkan pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam tentang kepelbagaian, budaya dan tradisi negara, ia boleh membantu membina ikatan yang lebih kukuh antara kumpulan etnik yang berbeza dan memupuk rasa identiti nasional yang lebih besar. Di Malaysia, media massa amat penting dalam konteks hubungan etnik. Platform media sosial seperti Twitter, Instagram dan juga Facebook boleh membolehkan individu berkongsi maklumat tentang tradisi, budaya dan etnik unik kumpulan berbeza di Malaysia. Ini dapat membantu memupuk pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap kepelbagaian negara melangkaui 3 kumpulan etnik utama iaitu Melayu, Cina dan juga India. Banjir yang melanda Selangor pada tahun 2021 baru-baru ini menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia boleh bersatu tanpa mengira kaum atau agama untuk membantu mereka yang memerlukan. Orang ramai berkongsi maklumat dan menyumbang kepada usaha bantuan melalui Twitter, menunjukkan bagaimana media sosial boleh menjadi alat yang berkuasa untuk menggalakkan perpaduan dan perpaduan amatlah penting. Perpaduan dan integrasi nasional adalah perkara penting bagi sesebuah negara yang pelbagai seperti Malaysia. Media massa dengan keupayaannya untuk menyebarkan maklumat dengan cepat boleh memainkan peranan yang amatlah penting dalam menggalakkan dan mengukuhkan perpaduan negara. Sebagai contoh, orang ramai boleh berkongsi maklumat tentang perayaan dan tradisi kumpulan etnik seperti Baba Nyonya, peranakan Jawa dan kadazan dusun. Dengan berbuat demikian, mereka boleh membantu meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang pelbagai budaya dan etnik yang membentuk masyarakat Malaysia. Seterusnya ialah platform dialog, mediasi dan perantaraan. Ini adalah alat yang penting untuk menggalakkan persefahaman, menyelesaikan konflik dan
membina jambatan antara kumpulan etnik yang berbeza dalam masyarakat berbilang etnik. Platform ini hendaklah menyediakan ruang yang selamat dan berstruktur di mana individu daripada pelbagai latar belakang boleh berkumpul untuk terlibat dalam perbualan terbuka dan hormat. Terdapat pelbagai bentuk dialog dan platform mediasi yang boleh diwujudkan, antaranya forum berasaskan komuniti yang boleh menjadi ruang fizikal dan komuniti di mana orang ramai boleh berkumpul untuk membincangkan isu, berkongsi pengalaman dan mencari titik persefahaman antara satu sama lain. Forum ini boleh dianjurkan di pusat komuniti setempat, sekolah atau lokasi lain yang boleh diakses. Kemudian, platform dalam talian, kemajuan teknologi. Platform dalam talian telah menjadi alat yang berharga untuk memudahkan dialog dan perantaraan. Platform ini boleh termasuk forum perbincangan, kumpulan media sosial atau tapak web khusus yang menggalakkan pemahaman dan dialog antara budaya. Selepas itu, organisasi berdedikasi kerana dengan pertubuhan bukan kerajaan, kumpulan komuniti atau organisasi antara agama boleh mewujudkan platform dan program khusus yang memberi tumpuan kepada memudahkan dialog dan perantaraan di kalangan kumpulan etnik yang berbeza. Organisasi ini boleh menyediakan fasilitator atau perantara terlatih yang membimbing perbincangan dan memastikan persekitaran yang menghormati dan inklusif. Kemudian ialah penyelesaian konflik dan pembinaan keamanan. Ini adalah amat penting untuk mengekalkan hubungan harmoni dan menggalakkan tingkah laku beretika dalam masyarakat berbilang etnik, membangunkan mekanisme untuk menangani konflik secara aman boleh menghalang ketegangan daripada meningkat dan menyumbang kepada pembentukan keseluruhan etika dan tamadun. Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan ialah inisiatif penyelesaian konflik berasaskan komuniti, di mana mewujudkan inisiatif berasaskan komuniti yang menumpukan pada penyelesaian konflik boleh menyediakan pendekatan setempat dan boleh diakses. Inisiatif ini mungkin melibatkan penubuhan pusat perantara jawatan kuasa, penyelesaian konflik atau dialog yang diterajui komuniti. Mereka ini mewujudkan ruang untuk individu daripada latar belakang etnik yang berbeza untuk berkumpul, membincangkan isu dan berusaha untuk menyelesaikan konflik. Kemudian memupuk budaya toleransi dan penerimaan. Usaha membina keamanan harus bertujuan untuk memupuk budaya toleransi dan penerimaan dalam masyarakat berbilang etnik. Ini melibatkan penghormatan terhadap kepelbagaian, stereotip yang mencabar dan menggalakkan interaksi positif dalam kalangan kumpulan etnik yang berbeza. Membina empati dan persefahaman melalui pertukaran budaya dan projek kerjasama boleh membantu memecahkan halangan dan menggalakkan kewujudan bersama secara aman. Selepas itu, latihan dalam komunikasi antara budaya dan teknik penyelesaian konflik. Perantara dan pembinaan keamanan harus menerima latihan khusus dalam komunikasi antara budaya dan teknik penyelesaian konflik yang disesuaikan dengan kerumitan konteks pelbagai etnik. Latihan ini melengkapkan mereka dengan kemahiran untuk mengemudi perbezaan budaya, menggalakkan komunikasi yang berkesan, mengurus emosi dan memudahkan dialog antara pihak yang berkonflik. Ia juga membantu perantara memahami dinamik dan cabaran unik yang timbul dalam konflik berbilang etnik. Seterusnya, menangani punca-punca dan isu struktur. Penyelesaian konflik dan pembinaan keamanan yang berkesan memerlukan tangani punca konflik dan menangani isu struktur asas. Ini mungkin melibatkan menangani isu ketidaksamaan, diskriminasi dan rungutan sejarah yang menyumbang kepada ketegangan antara kumpulan etnik. Inisiatif yang menggalakkan keadilan sosial, akses sama kepada sumber dan dasar inklusif boleh membantu menangani punca asas ini dan mencegah konflik daripada berulang. Akhir sekali, kerjasama dan perkongsian. Penyelesaian konflik yang berjaya dan inisiatif pembinaan keamanan selalunya memerlukan kerjasama dan perkongsian antara pelbagai pihak berkepentingan. Ini boleh termasuk agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan,
ketua masyarakat, institusi agama dan kumpulan masyarakat sivil. Dengan kerjasama ini, pihak berkepentingan boleh mengumpulkan sumber, kepakaran dan perspektif untuk membangunkan pendekatan yang komprehensif dan mampan untuk penyelesaian konflik. Secara amnya, etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia dibentuk oleh faktor-faktor seperti warisan budaya, agama, pendidikan, sistem nilai, perundangan, institusi komunikasi dan interaksi antara budaya. Menghargai keanekaragaman budaya dan nilai-nilai bersama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Malaysia merupakan landasan penting dalam membentuk peradaban yang harmonis dan inklusif di negara ini. Perbezaan kaum tidak seharusnya menjadi isu di dalam negara, iaitu dengan mewujudkan sikap hormat menghormati antara sesama kaum. Keamanan dalam kalangan masyarakat adalah satu langkah ke arah kemajuan sesebuah negara. Maka dengan itu, penting untuk kita memelihara faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban supaya berjaya mendidik setiap individu demi memiliki kepribadian yang mantap tanpa mengira perbezaan kaum, bangsa dan agama. Saling penghargaan dan penghormatan antara etnik adalah asas keharmonian. Individu dari semua latar belakang etnik perlu menghargai perbezaan budaya, agama dan tradisi yang dimiliki oleh setiap etnik. Ini melibatkan berkomunikasi dengan sopan dan membuka minda terhadap keunikan setiap etnik. Dialog yang terbuka dan interaksi yang berterusan antara etnik-etnik adalah penting untuk membangunkan pemahaman yang lebih baik dan mengatasi stereotip Dialog yang terbuka dan interaksi yang berterusan antara etnik-etnik adalah penting untuk membangunkan pemahaman yang lebih baik dan mengatasi stereotip dan prasangka. Program-program seperti forum perbincangan, pertukaran pelajar dan acara kebudayaan bersama boleh digunakan sebagai platform untuk memupuk hubungan yang lebih rapat. Pendidikan merupakan komponen penting dalam mempromosikan keharmonian. Di dalam kurikulum pendidikan, pengajaran tentang kepelbagaian etnik dan sejarah masing-masing etnik perlu diperluas. Ini akan membantu membangunkan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan warisan etnik, serta membantu menghapuskan stereotip dan prasangka. Program-program yang mempromosikan integrasi sosial antara etnik perlu digalakkan. Contohnya, acara-acara kebudayaan, sukan dan kemasyarakatan yang melibatkan pelbagai etnik dapat mewujudkan peluang untuk berinteraksi dan membina persahabatan yang erat. Melalui aktiviti-aktiviti ini, masyarakat pelbagai etnik dapat belajar tentang satu sama lain dan merasai persamaan mereka sebagai rakyat Malaysia. Adalah penting untuk menangani isu-isu ketidakadilan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan etnik tertentu. Langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan akses yang saksama kepada pendidikan, pekerjaan, perumahan dan peluang pembangunan bagi semua etnik. Ini akan membina kepercayaan dan merapatkan jurang kesenjangan yang ada. Melibatkan pemimpin dan organisasi masyarakat, pemimpin etnik dan organisasi masyarakat memainkan peranan penting dalam mengekalkan keharmonian. Mereka perlu memimpin dengan teladan yang baik dan bekerjasama secara aktif untuk mengatasi sebarang isu atau konflik yang timbul di antara etnik. Program-program bersama dan kolaborasi antara organisasi-organisasi masyarakat pelbagai etnik juga perlu diperkukuhkan. Malaysia perlu bekerjasama untuk merealisasikan kemampuan negara dalam memajukan negara dari pelbagai sudut aspek. Setiap individu memainkan peranan yang penting supaya seluruh masyarakat boleh hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Faktor-faktor yang mendukung dalam membentuk etika dan peradaban masyarakat pelbagai etnik di Malaysia seharusnya dititik beratkan dan diperbaiki dari masa ke semasa mengikut acuan yang bersesuaian. Hal yang demikian termasuk kerajaan dalam negeri sendiri untuk memikirkan cara dan memberi penegasan terhadap perkara-perkara yang patut dipatuhi dan dihayati oleh setiap individu di Malaysia.
Kemajuan sesebuah negara itu bermula dari sistem pemerintahan yang mantap, sosiopolitik yang kukuh, maka masyarakat haruslah saling bekerjasama untuk mengekalkan keharmonian yang telah dibina antara setiap etnik di Malaysia.